billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan sebagaimana biasa walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pertama-tama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pagi ini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kita dalam keadaan kita membaca doa, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tu antara lafaz ataupun zikir yang kita lafazkan setiap kali kita dibangkitkan daripada mati yang seketika, iaitu tidur kita. Dan pada pagi ini insya-Allah, tanyalah Ustaz, kita akan sama-sama membicarakan bagi edisi pada pagi ini Selasa 15 November 2022 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan iaitu pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Dan sebagaimana biasa kita tampilkan di studio pada pagi ini bintang ilmuwan kita. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, masih handsome seperti biasa Ustaz. Allahu akbar. Masya-Allah tabarakallah. Dan Al-Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, kita mengalu-alukan Ustaz soalan daripada sahabat kita. Bagi yang ingin mengajukan soalan yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, anda boleh hubungi kami sebagaimana biasa menerusi talian yang tertera di kaca TV anda. Dan paling mudah anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Kita sama-sama bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz, bila kita sebut tentang mencegah dengan lidah dan hati ini, pastinya ada banyak perkara yang akan kita kongsikan berkenaan dengan hadis 40, hadis yang ke-34 dalam hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan sebagai mukadimah Ustaz, pada pagi ini ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Fa tafadhal masykur. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mau tak boleh lari daripada dua tugasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan sebab itu pada hari ini kita nak bincangkan hadis yang ke-34 daripada hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ini, yakni hadis tentang manusia salah satu daripada tugasnya selain daripada dia itu melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka dia juga kena melakukan yakni sesuatu amal meninggalkan kejahatan dan juga mencegah daripada berlakunya kemaksiatan dan dosa, yakni seperti mana hadis yang kita baca pada hari ini, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra'a minkum munkaran. Ya, barang siapa di antara kamu yang berhadapan dan melihat akan perkara yang mungkar, falyughairi biyadihi, dan cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau kamu tak mampu dengan tangan itu, maka cegahlah dengan lidah kamu. Fa illam yastati' fa bilisani, ya, kalau tak mampu guna lidah kamu daripada tangan pergi ke lidah. Dan fa illam yastati' fa biqalbi, ya, yakni dengan hati kamu. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kalau kita tengok dalam hadis ni ada perintah nampak khusus kepada kita. Orang Islam ni apabila dia itu telah melakukan kebaikan, maka dia tidak boleh meninggalkan satu usaha dan urusan lain, iaitu di dalam dia melakukan amal ma'ruf, dia kena cegah mungkar. Seperti mana yang ada dalam hadis ni, Nabi pesan siap-siap, barang siapa di antara kamu yang berhadapan, yang mengetahui, yang nampak dengan perkara yang mungkar. Maksud mungkar ni perkara yang bersalahan dengan hukum, yakni Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma' ulama. Mungkar ni, apa yang Allah kata mungkar itu mungkar, apa yang Nabi kata mungkar itu mungkar, apa yang ijma' ulama kata mungkar itu mungkar. Maka barang siapa yang melihat kepada keadaan tersebut, maka kata Nabi SAW, fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kamu. Ya, dalam bab tangan inilah yang ulama kata mudah fahamnya adalah, yakni apabila manusia itu dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, maka dia kena cegahlah. Kuasa seorang ayah dalam rumah tangga, dia kena cegah dengan tangan dia ada kuasa. Kuasa seorang ketua jabatan, head of department, HOD dalam satu jabatan, maka dia guna kuasa, rules and regulation. Kuasa seorang pemimpin apabila dia diangkat pilihan dalam pilihan raya oleh rakyat, maka dia ada kuasa kerana dia ada rules and regulation. Maka di sana dia boleh menggunakan kuasa tangan tadi itu dimaksudkan. Tapi katakanlah dia itu bukan orang yang ada kuasa, senang-senang lenang dia tak boleh. Dia tak boleh senang lenang je kata, oh hukum dia begini, aku nak ambil sendiri, yang tu tak boleh. Nanti dia jadi caca marba, rojak pasembuh, ABC, habis kelang kabut semua. Okey, yang itu satu. Yang kedua, jika tidak mampu, maksudnya dia tiada kuasa untuk menafikan itu, maka dia boleh pergi kepada satu bab lagi, iaitu dengan lisan dia. Lisan dia siapa? Ni kita yang bercakap dalam program Tanyalah Ustaz ini. Kita boleh bagi reminder, kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi tahu hukum sekian. So orang, para ilmuwan, para asatizah, maka dia boleh bercakap dengan menggunakan ilmu, menggunakan lisan. Ataupun ada sebahagian kita yang rajin menulis di dalam dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok dan apa sebagainya, dia jadikan tulisan itu sebagai satu bahan untuk mencegah kemungkaran. Dan katakanlah tak ada juga, awak kuasa pun tak ada, masuk pilihan raya pun orang tak lantik awak jadi calon, kemudian awak pun tak ada ilmu dalam hal-hal pengurusan agama begitu begini, masuklah dalam bab kita orang awam. Macam mana Ustaz, tak boleh nak buat apa ni? Maka cegahlah dengan hatimu. Okay? Cegahlah dengan hatimu. Jadi hati kita ni mesti ada perasaan bila nampak mungkar, aku benci, aku tak suka, kalau boleh ya Allah tolong, ya Allah hapuskan benda ni daripada aku. Maka di sinilah yang disebut wadzalika adhaful iman, inilah selemah-lemah iman. Di sini daripada umur 6 tahun lemah iman, takkan 66 tahun pun lemah iman. Kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Jadi kan, bila kita kata lemah iman, tak mungkin lah setelah kita hidup yang panjang, Allah beri kekuatan, kesihatan, ilmu yang banyak, paling tidak kita berusaha untuk mencegah dengan lidah. Suami remind isteri dia, yang tudung macam ni tak boleh pakai ni.
kan awak pakailah bawal ke tenggiri kembung jenahak sekalipun kan tak boleh kalau tudung ni tak tutup aurat dengan betul. Yang seluar macam ni tak boleh. Itu reminder atau lisan kita. Mak dengan ayah remind anak-anak kalau lupa sekian begitulah keadaannya. Kita yang ada ilmu sikit-sikit yang kongsi ni, maka kita kena remind. Maka sebab itu pada hari ini kita nak tengok ada bukan semua orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran. Dia tak boleh ikut suka hati dia, apa yang berlaku di kampung dia, tiba-tiba dia ambil tindakan sendiri. Tak boleh lah. Pandai-pandai kan? Pandai-pandai ambil tindakan sendiri. Patut ada kita kena buat laporan daripada Jabatan Mufti ke, Jabatan Agama dan sebagainya. JKK ya, betul. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi kebaikan. Amin. InsyaAllah, tabarakallah. Demikian antara mukadimah yang telah pun kita sama-sama ikuti untuk tajuk kita pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-34. Bagi anda yang ada di rumah tu yang ada naskah hadis 40 Imam Nawawi, anda boleh buka pada hadis yang ke-34, iaitu mencegah dengan lidah dan hati. Dan Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, kita dah pun ada soalan daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan. Baik, kita ada Ismail Maisa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keutamaan untuk menjadi seorang mukmin yang hebat dapat mencegah dengan lidah dan hati akan sebarang kemungkaran dalam pandangan ataupun sudut pandang Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia letak dua kalimah, lidah dan hati. Lidah dan hati. Lidah kita, Nabi pesan falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik, atau kalau dah tak ada benda nak cakap, kau diam lagi elok. Tak ada modal. Tak ada modal. Cakap yang menyakitkan hati, kan ya. Bila cakap sakit hati, cakap yang buat orang kecil hati, baik jangan cakap. Itu jalan selamat. Paling selamat sekali kalau lidah kita dah tak reti benda nak cakap, maka diam. Selamat kita, walaupun kita selamat tu bila diam ni, apa untungnya? Selamat daripada neraka, dengan selamat neraka masuk syurga. Begitu keadaannya. Hati, kita kena bebaskan hati kita daripada pertama riak. Ya, hati ni kita kena jaga tu yang Hindustan kata dil to pagal he, dil divana he. Tu kan ya? Betul. Hati ni kita kena jaga, jangan ada dalam dia riak. Kalau kita buat amal, buat amal hanya semata-mata nak cari pujian manusia, kan ya, maka ketika itu rugilah dia dekat akhirat, dia muflis. Satu. Yang kedua, dia sum'ah. Bebaskan daripada sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah tu orang tak tahu pun dia buat kebaikan, tapi dia pergi cerita ke orang. Solat tahajud 8 rakaat, 10 rakaat, orang pun tak tahu. Hatta suami dia tengah tidur tak tahu. Dia je solat tepi katil tu, tapi tiba-tiba ambil gambar sejadah dan update dalam Facebook kan. Alhamdulillah selesai 8 rakaat tahajud, syukur pada Allah. Nampak bahasa tu comel lah. Tapi dia sedang sum'ah, maka dia muflis dan al-masakin ke akhirat. Yang ketiga, jangan ada ujub. Apa ujub? Bangga diri. Kitalah yang betul, kitalah yang paling pandai, kitalah semua kita. Orang lain semua tak cerdik, jahil belaka. Maka dekat sini pun akan memiskinkan kita. Dan yang keempat, al-mannan, iaitu orang yang suka mengungkit-ngungkit. Buat kebaikan, hadiah ke orang, sedekah ke orang, begini-gini. Kalau aku tak bagi kat engkau hari tu, habislah. Kalau aku lah tak jadi pengurusi, habislah. Pakai duduk atas kerusi lah awak. Contohnya. Maka empat. Jadi orang yang nak jaga mulut ni, dia memang betul-betul kena jaga. Dan ya Nas, kita, Allah pesan pada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita ni, negeri akhirat Allah akan kunci rapat. Kenapa? Sebab kita ni esok kalau di depan Allah Ta'ala pun, kalau mulut dibuka, dinipunya Tuhan. Sedang dalam dunia kita ni, dia tahu Allah tu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui perkara yang sembunyi ataupun yang terang. Dia tahu dah Allah Maha mengetahui, tahu. Dia tahu dah Allah Maha mendengar, dia tahu. Tapi bohong tak? Bohong. Bohong macam-macam. Janji macam ni, janji macam ni, janji macam ni, tak selesai-selesai janji. Kan, begitulah keadaan manusia, buat macam-macam bohong. Maka mulut tu nak selamat, diam.
Diam. Tapi yang paling besar tu mana? Yang besar ni hati. Sebab bila mana hati ni, ada orang mampu beramal dengan sangat banyak, tapi dia tak mampu jaga hati kita. Sudah jaga hati dia, sehinggalah amalan dia itu la khaira fiha. Allah. Tak ada langsung kebaikan. Malah Nabi kata hiya min ahli nar. Dia adalah ahli neraka. Maka saya sebut ni kepada Ismail Mat Isa, sahabat kita yang tanya ni, bahawa untung kalau kita dapat kurang bercakap, melainkan perkara yang manfaat. Bila nak bercakap tu fikir seminit dua, agak-agak manfaat ke tidak. Kalau tak ada manfaat, elok bila orang tanya, wartawan tanya kita any comment, jawapan yang paling selamat adalah no comment. No comment. Pandai dek Yana. Betul. No comment, jangan komen. Macam biasa kena. Ya, tu kan. Ya. Itu paling simple. Tapi kalau kita ada nas dan dalil nak bagi elok, maka tak apalah kita komen, bersandarkan lidah kita bawa manfaat. Kemudian dalam hati itu samalah, dalam nasihat yang kita nak bagi itu, maka nasihat itu harus datang daripada hati yang ikhlas, bukan kerana nak harapkan pujian daripada manusia. Wallahu a'lam. Kadang-kadang bila kita buat teguran ni Ustaz, kita bimbang, orang kata apa, takut orang kata apa, jadi kita mendiamkan diri. Adakah ini satu kesalahan yang besar dalam agama? InsyaAllah kita akan kupas selepas ini Ustaz. Terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Nantikan jawapannya selepas ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz pada pagi ini, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusuf untuk kita sama-sama membicarakan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, iaitu hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Baiklah para penonton dan juga Fadil Ustaz, tadi kita tinggalkan soalan untuk kita sama-sama renung dan muhasabah, dan untuk pencerahan daripada Ustaz tentang bagaimana satu orang yang dia niat untuk berdakwah, tapi bila fikir balik mungkin terdapat ancaman, ugutan ataupun perkara-perkara yang merugikan dia, jadi dia mendiamkan dakwah tersebut ataupun mencegah tersebut. Ustaz, bagaimana pandangan Islam? Baik, dalam dakwah kita tidak boleh buat secara sembrono. Ya. Katalah kita bagi ceramah, orang yang depan kita tu, mad'u kita tu, ya, orang yang mendengar atau orang yang nak didakwah itu orang yang baru nak mengenali Islam. Awak jangan mengajar dia masa-masa universiti pening kepala dia. Awak jangan mengajar dia nun mati bertemu nun mati dia. Maka ngajarlah atau sampaikanlah apa pun berdasarkan kepada kemampuan mad'unya. Itu satu. Yang kedua, kalau awak ada ilmu, awak kongsi. Kalau tak ada ilmu, diam macam yang tadi. Dan yang ketiga, kalau nak bagi tahu juga, bagi tahu berdasarkan kepada gaya pemahaman orang tu pada ketika itu. Ya. Adakah kita takut benda ni? Bukan takut kerana untuk menyampaikan kebenaran, bukan. Kita belajar qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun ianya pahit. Tapi kalau kita bagi tahu kebenaran itu menyebabkan dia makin pahit, dia lagi teruklah. Kan? Maka kita lihat ke suasana dan keadaan. Tetapi kalau seandainya perkara itu perkara yang besar, berhubung dengan ibadah utama, berhubung dengan iman, berhubung dengan kesyirikan, maka wajib kita menyampaikan dengan syarat penyampaian kita itu dengan cara berhemah. Cara dia penuh dengan kasih sayang. Nasihat yang penuh kasih sayang, bukan nasihat dan menjatuhkan dan menerakakan orang. Bukan. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Awak seorang masuk syurga. Tak boleh gitu. Maka di sini, okey, contoh. Saya bagi contoh lah. Ada masa? Okey. Ada masa kita tengok. Contoh dalam hadis ini. Hadis ini, kalau kita baca dalam hadis dalam Sahih Muslim, hadis ini pada hakikatnya ada kejadian yang ada kena-mengena dengan hadis ni. Marwan bin Al-Hakam, yang ketika itu dia Khalifah Umayyah, dan ketika itu dia nak memulakan
ajaran yang lain sikit. Apa lain sikit? Dia kata bermula daripada tahun ini salat Aid, iaitu Aidul Fitri, Aidul Adha, kita solat khutbah dulu dan kemudian baru solat. Khutbah dulu, nak buat macam Jumaat. Maka dia kata kenapa? Sebab pertama kita boleh tunggu orang datang. Kedua, nanti kalau kita bagi awal sangat ni, nanti orang balik, lepas tu orang balik tak dengar khutbah dah. Maka salah seorang daripada orang ni baru bangun dan tegur pemerintah. Tegur pemerintah dengan menggunakan lidah dia, menyalahi sunnah. Kita perlu balik kepada sunnah. Maka menyatakan kebenaran itu adalah perkara yang hak, tetapi katakanlah dengan kadar tidak memberi penghinaan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita. Jangan kita pernah takut untuk kita mencegah sesuatu, tetapi biarlah dengan cara yang lebih realistik, Ustaz, dan semasa. Baik, Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi di Talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang Anas, Kak Yat sini, Nohaiti Ismail daripada Tasik Puteri Rawang. Ya, Kak Yat. Macam mana cuaca di Perak, Kak Yat? Sini maklumkan Kak Yat balik kampung. Oh, Kak Yat dah sampai balik semalam, sampai bila dah sampai sini dah semua ni dah. Ya, sejuk-sejuk ni kan. Insya-Allah. Silakan Kak Yat soalannya. Okey, terima kasih Dang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dang dah sebut tentang kita selalu rasa takut orang kata. Pertama, ada sebab Ustaz. Pertamanya kita takut orang kata tu. Pertamanya bila kita rasa bila kita tegur tu seolah-olah macam kita nampak diri orang tu, sebenarnya diri kita yang lebih hina daripada perbuatan kemungkaran yang kita nampak tu, Ustaz. Dan soalan kedua, terkadang kita dengar orang kata mengajak orang buat baik tu lebih senang, lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Jadi Kak Yat nak minta komen Ustaz sikit tentang tu. Dan tentang perbuatan kita takut nak menegur ni, Ustaz. Kadang kita takut kita nak cegah kemungkaran akan menjadi kemungkaran yang lebih besar. Sebagai contoh, kita tengok dalam media sosial, bila seorang ustazah menegur sesuatu kemungkaran, akan timbul semua netizen yang akan menjadi kemungkaran yang kita nampak yang lebih besar. Maknanya tentang tahulah masyarakat kita ni kan, Ustaz. Jadi Kak Yat nak minta komen Ustaz tentang tu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang saya kira agak serius daripada Kak Yat, berkenaan realiti semasa pada ketika ini, Ustaz. Tadi kita dah sebut tentang takut dengan risiko. Jadi risiko ni pelbagai. Dan yang kedua mungkin pengaruh ataupun star famous dan sebagainya, nak cegah je, Ustaz, dalam media sosial dan sebagainya, Ustaz. Hakikatnya hidup manusia memang ada masalah. Kalau Da'i Anas kata, Ustaz, saya Alhamdulillah tak ada masalah. Itu masalah lah tu. Masalah dia adalah tak ada masalah. So, bila manusia buat kebaikan, dia mesti ada rintangan dan halangan. Bila manusia nak cegah kemungkaran, dia mesti. Hatta baginda Nabi SAW pun digelar seorang orang gila lah, itulah ini dan sebagainya. Maka itu tidak boleh kita lari daripada situasi itu kalau kita nak buat kebaikan. Cuma apa yang perlu kita buat adalah dengan mengajak manusia itu dengan kasih sayang, dengan menegur manusia itu dengan cara yang berhemah, bukan tiba-tiba bagi tahu tu dia nak berubah lele tu. Awak pun pencen baru berubah. Contohnya kan, kena gini, kena gini kan. Nanti sabar, satu-satu. Dan katakanlah kalau kita tu perasan bahawa dia tu jenis yang marah sikit, kita nak tegur tu susah, maka kita buat kaedah lain dengan menggunakan orang yang ketiga, orang yang dia sayang, orang yang dia hormati, orang yang dia segani. Jumpa dia begini dan sembang, belanja makan. Boleh. Alhamdulillah. Ya, sungguh bagi hadiah. Nabi kata, butuhkah hadiah menghadirkan kasih sayang? Ya, ini kaedah-kaedah yang tepat, yang sebenarnya tidak menjadikan manusia itu terleka daripada menggunakan lidah dan hati dia itu. Jadi poin dia adalah manusia perlu ada ilmu untuk bagi nasihat. Jangan tiba-tiba habis neraka. Allah Rabbi, direct itu. Nanti kejam. Nabi SAW mula-mula sekali dia bagi kita pesanan baik. Apa pesanan baik? Buat macam ni masuk syurga, buat macam ni masuk syurga, awak ni bagus betul, sekian. Kecuali benda ni dah lama kita buat tak jalan juga, maka peringatkan, hati-hati. Allah peringatkan sekian-sekian ni ahli neraka. Nabi peringat sekian-sekian. Itu baru betul. Ancaman, ada ancaman ya. Jadi ini hakikat dia. Sebab tu saya selalu kata, bila kita nak menegur orang, haruslah tegur berdasarkan kepada
hukum, bukan tegur berdasarkan kemampuan, kelayakan diri kita. Ya, contoh-contoh ustazah ke ustaz nak tegur dalam Instagram ke dalam apa begini-gini, tegurlah patut-patut, jangan melampau-lampau. Ini tegur ni sampai orang lain semua hina belaka ni, tak kena gaya. Jadi dayus lagi. Jangan jadi dayus lah, jadi itu. Kita pun terkejut. Terkejut sungguh-sungguh lah. Bersandar kita. Allah Rabbi. Dalam hukum, bercakaplah berdasarkan kepada hukum. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul dalam menarakakan orang. Ini bahaya ya. Sesungguhnya kaedah dia baliklah belajar. Sebab tu saya selalu suka kalau baca kitab, saya suka pilih kitab-kitab yang besar seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dr. Wahbah Zuhaili berbincang tentang 4 mazhab, menzahirkan akal kita supaya kita meraihkan kepelbagaian pandangan, tidaklah ta'assub dengan pandangan kita sahaja dan sebagainya. Maka ketika menegur, maka tegur dengan baik. Bila kita tegur dengan cara yang salah, bila netizen respon dengan cara salah, kita terpaksa terimalah. Sebab kita tegur tu menyebabkan orang lain semua dengar, jadi netizen tegur pun orang lain dengar juga. Hakikatnya begitu. Hakikat begitu. Sama seperti kita nak tegur pemimpin. Kalau pemimpin itu salahnya salah peribadi, haram kita tegur dia khalayak ramai, panggil dia 4 mata, tuan sekian-sekian. Tapi kalau pemimpin tu salahnya menyebabkan miskinnya rakyat, masa tu kita tegur dia khalayak ramai. Tapi kena ada kaedah dalam hukum, dan kalau kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah. Tapi kalau orang tak suka juga, kita bukan boleh jaga manusia, melainkan jagalah lidah dan hati kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita sebentar tadi. Untuk kita, jangan kita takut dengan risiko. Itulah antara lumrah yang perlu kita lalui dalam kehidupan. Dan bila kita sebut tentang mencegah ni Ustaz, ada lagi soalan daripada sahabat kita Rosdin Samah di Facebook untuk kita raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah yang dikatakan menegur dengan lisan secara berhikmah? Dan yang kedua, adakah mereka yang tidak tersentuh hatinya dengan perasaan benci bila mana melihat sesuatu kemungkaran boleh dianggap bahawa hatinya telah pun mati, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika, nantikan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi membicarakan ataupun membincangkan pengajian hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Amran Yusof. Dan Ustaz, tadi ada soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, macam mana yang dikatakan menegur dengan lisan secara berhikmah, Ustaz? Dan yang kedua soalannya, adakah mereka yang tidak tersentuh hatinya dengan perasaan benci bila mana melihat sesuatu kemungkaran itu boleh dianggap bahawa hatinya telah pun mati ataupun hatinya bermasalah, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lisan, menegur dengan lisan dengan cara yang berhemah atau berhikmah, dia nombor satu, asas dia tegurlah bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan buat hukum sendiri, jangan hukum orang suka-suka hati, jangan buat apa-apa saja mengikut emosi, jangan. Maksudnya itu asas utama dia. Kedua, dia kalau kita melihat kepada cerita yang dibawa oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dia bagi tahu la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalathun. Yakni hendaklah kamu memerintah dalam melakukan kebaikan atau mencegah dari mungkar itu melainkan melalui 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Yang pertama, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Lemah lembut ketika menyuruh orang buat baik dan lemah lembut juga ketika menghalang orang daripada mungkar.
Dia tak boleh kasar. Yang kedua, adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Adil di dalam memerintah kebaikan dan melarang kejahatan. Dan alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Kamu mesti ada ilmu dalam menyuruh orang buat baik ataupun melarang orang buat jahat. Ini 3 syarat. Syarat pertama, kalau kita nak kata lisan kita ni, atur ayat kita sebaik yang mungkin berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Jom kita buat kebaikan, jom gini. Itu kaedah dia. Itu kaedah pertama. Ya, jangan menggunakan emosi di dalam penyampaian. Jangan menggunakan bahasa yang kasar. Ustaz dah tak boleh ustaz. Depa ni memang kena kau-kau tu bahasa dia tu. Kau-kau dak. Kita dihadirkan hanya untuk menyampaikan risalah kebaikan. Kita bukan disuruh untuk mengubah manusia. Dan Allah bukan nak tengok kejayaan seseorang, tapi Allah cuma nak tengok usaha seseorang di dalam urusan-urusan kebaikan. Ya. Dan juga dalam ayat ini juga kata Sufyan As-Sauri, hendaklah kamu bersikap adil dalam memerintah dan melarang. Maksudnya, kalau dia pemimpin, kalau rakyat kena, maka pemimpin buat salah pun kena juga. Dia tak boleh kata, oh ini adik pada pemimpin, ini anak pada pemimpin. Tak boleh. Tak, dia kena adil. Dan yang paling besar, alimun bima ya'mur. Mesti ada alim, ada ilmu ketika nak menyuruh orang buat baik. Hang nak solat, hang kena baca macam ni. Kalau hang nak baca doa iftitah, hang tak mau baca yang panjang boleh, buat yang pendek. Tak mau baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila, wajah tu tak apa, wajah tu tinggalkan, tak apa, sahih. Tak mau baca yang tu, boleh baca yang lain. Buat berdasarkan kepada ilmu. Alimun bima yanha, dan cegah orang daripada buat mungkar juga dengan ilmu. Dia tak boleh pandai-pandai kata orang dayus, dia tak boleh pandai-pandai kata orang gini, tak boleh. Melainkan ada petunjuk dan dalil serta nas daripada Al-Quran. Baik, soalan kedua tentang hati mati. Tentang hati mati. Bolehkah kita katakan orang yang melihat maksiat tapi tak rasa apa-apa tu hati mati? Saya katakan, nak kata dia mati tak berani katalah. Kita tapi tak tahu hati orang. Kita tak tahu hati orang. Sebab hari ni kita nampak macam dia mati. Esok dia lebih hidup pada kita lagi. Bahaya tu. Boleh jadi kan? Boleh jadi. Ya, jadi kita katakan bahawa manusia atau kita bila melihat kemaksiatan tak rasa apa-apa. Maka ketika itu hati kita sedang berpenyakit. Tu sebab tu saya selalu ulang, pi mana-mana saya selalu ulang. Yes, dulu semalam 2-3 hari saya di Tongkang Pecah, di Simpang Renggam, saya sebut gitu. Manusia ni ada hati yang perlu dia jaga, dan hati ni dia naik penyakit. Pertama, bila kita dengar kalimah dia kata rasa bersalah bila buat dosa, itu hati kita mula kena kuman. Rasa bersalah bila buat dosa, itu bagus. Biasa manusia tak boleh lari daripada dosa, tapi bila dia buat, dia rasa Allahu Akbar, dosa ni aku patah balik. Tapi kalau dia rasa bersalah, lepas tu dia buat lagi, rasa bersalah, dia buat lagi, lama-lama dia akan timbul satu lagi perangai dalam hati kita, rasa biasa bila buat dosa. Tak ada apalah. Jadi dia tengok pun tak ada apalah. Sebab orang yang kaki nombor ekor. Kaki nombor ekor. Bila kita tanya, Pak Man, nak pergi mana Pak Man? Makan cendol. Bukannya masa tu dia takut. Dia takut tu kalau orang tahu. Dia terlupa yang Allah tahu. Tapi bila dia ulang, dia rasa biasa. Pak Man, nak pergi mana? Kedai nombor tutup pukul 6, nak pergi ni. Dia bagi tahu dah. Jujur lah. Dia jujur. Dia kenapa? Dia rasa dosa tu bukan dosa dah. Itu hati-hati. Rasa bersalah bila buat dosa, dia akan pergi satu peringkat. Rasa biasa bila buat dosa. Lagi teruk adalah bila dia rasa bangga bila dia buat dosa. Habis hang tengok aku, masjid aku tak pergi, Quran aku tak baca, semayang aku tinggal 18 tahun dah. Hang tengok aku sihat walafiat. Relax tak ada apa. Duit ni sebut saja dia terekam ya. Tu dia itu. Hang duk pergi masjid, kencing manis, darah tinggi, gaut mengesot. Tu dia punya keadaan. Maka saya kata orang yang hati, kita tak berani kata orang hati mati, takut kita hati mati. Tapi saya kata hati kita bermasalah, dan kita perlu membersihkan hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah.
Yang ni dengan menjalankan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu a'lam. Itu antara tanda-tandanya Ustaz. Kita bimbangi yang mungkin boleh jadi kepada sesiapa sahaja. Yang penting kalaulah kita rasa mungkin ada tanda-tanda tu pada diri kita, hati tu makin lemah dan sebagainya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook Hana Wancik bertanya, mengapakah selemah-lemah iman seseorang itu apabila mencegah kemungkaran dengan hati, yakni doa berbanding dengan tangan dan lisan? Kerana seperti kata bidalan ataupun pepatah, jangan jaga tepi kain orang, lebih baik jaga tepi kain sendiri. Itu biasa orang sebut, Ustaz. Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru, Ustaz. Jangan jaga tepi kain orang. Kena jaga sebenarnya. Kalau kain dia terbuka, kita pakai nak tengok. Allah tu kan. Kita akhirnya nampaklah buruk dia tu. Kan. Jadi hakikatnya dalam Islam dia kata jaga tepi kain orang. Jaga maksudnya apa? Jaga hubungan silaturahim kita dengan dia. Jaga hak dia. Kalau dia miskin, kita ada reta sikit, tolong dia. Kalau dia salah, kita bantu dia perbetul, kembalikan balik. Kalau dia kurang amal, jom kita kempen supaya dia ikut kita pergi beramal sekali. Dan begitu keadaannya. Bukan maksudnya jangan jaga tepi kain orang, bukan. Kita, sebab tu sunnahnya adalah kita jumpa bila kita bagi salam dan sebagainya. Ini sunnah dia. Cuma bila kita kata tentang jaga tepi kain orang ni, cuma jangan melampau. Kerana jangan melampau. Orang beli rumah baru, kita duk pergi gini. Kan? Masuk rumah orang. Masuk tu, seorang tetamu bila dia sampai rumah orang, kaedah dia paling baik adalah bagi salam dan minta izin. Boleh masuk tak? Masuk. Macam tu. Buat macam rumah sendiri. Kan? Kita pula orang Melayu masuk. Buat macam rumah sendiri. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh buat. Itu rumah kita, tak boleh bagi ke orang. Dan bila orang Melayu punya perangai, dia masuk. Pada hakikatnya seorang tetamu, dia ada ruang. Namanya ruang tamu. Hang duk tang tu sudahlah. Yang hampir terus sampai ke dapur, pergi tengok kitchen cabinet dia, pergi tengok ini dan sebagainya. Itu yang kata jaga tepi kain orang. Apa rumah kotor, apa anak-anak begini, apa itu hakikatnya dak. Kita jaga tepi kain orang tu maksudnya kita mengambil berat tentang hak yang perlu kita tunaikan kepada mereka. Jadi kita ni sepatutnya cegah kemungkaran. Itu jaga tu. Kalau jiran kita duduk dalam keadaan yang maksiat, maka kita kena pergi tegur. Tegur macam mana? Lidah kita lah bagi salam. Ish, tak elok kak ni. Macam ni. Akak pergi hantar anak 7 orang. Hantar anak ni, depa pergi keluar duduk tepi jalan. Anak pergi sekolah ni, depa mesyuarat 2 jam. Tak balik rumah lagi. Tu kan ya. Maka kalau mesyuarat itu cerita benda-benda yang mampu merapu. Ni sama agak netizen kita ni. Kita kadang-kadang tak faham pun pasal politik yang duk PRU ni kan. Kita bukan faham pun, tapi dia komen macam lebih faham daripada ahli politik tu. Kadang gerun kita tengok. Maka kita katakan bahawa bersihkan hati kita elok-elok. Kan, bersihkan elok-elok. Esok bila sampai masa hang pi pangkah. Tapi pangkah dengan ilmu lah. Kan kita tengoklah manifesto dia, dia janji apa, dia janji apa, dia janji. Istikharah boleh bagus juga. Tapi tengoklah janji dia tu. Dulu dia pernah janji ke tidak? Kalau janji hari itu bersama maka kita ada ilmu terhadap perkara tersebut. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Bila saya sebut kempen ke arah kebaikan tu, sekarang musim kempen. Jadi apa salah kita kempen juga untuk orang buat kebaikan, Ustaz? Itu juga antara satu benda yang besar yang diperintahkan kepada kita. Baik, berikutnya Ustaz juga sedang penonton, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Hasrul daripada Kelang, Selangor. Ya, silakan tuan. Saya nak buat pertanyaan lah tentang tajuk hari ini, bab mencegah kan. Baik. Saya nak sentuh sikit lah bab dalam kita kehidupan bermasyarakat ni, dalam keadaan jiran-jiran yang agak menyombongkan diri. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak baik. Jadi saya sebagai seorang Muslim bertanggungjawablah untuk mengubah keadaan ini, mencegah dengan saya cuba menunjukkan akhlak yang baik, cuba menyapa. Tapi saya menerima respon yang sebaliknya. Baik. Mereka masih menyombongkan diri, jadi saya mengambil langkah untuk berdiam diri. Baik. Kemudian mereka pula menuduh saya sombong pula. Jadi apa solusi yang terbaik
untuk saya menurunkan kehidupan dalam kehidupan masyarakat ini. Baik. Supaya tak timbul fitnah ke atas diri saya jugalah. Baik. Itu sajalah, Ustaz. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Diam salah, cakap salah. Kan orang kata apa, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Jadi itu antara soalan yang diajukan oleh sahabat kita Abang Asrul dari Kelang yang bertanya tentang hidup berjiran ni Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jiran kita ni ada dua, satu Muslim atau non-Muslim lah. Orang yang kalau Muslim ni dia hak dia lebih tinggi daripada non-Muslim. So kita tak kisah siapa jiran kita, tapi yang paling kita kisah, adakah kita melakukan kebaikan terhadap jiran kita. Hak terhadap jiran kita, hak terhadap jiran Muslim, kita kena jumpa dia bagi salam. Assalamualaikum, rajin Assalamualaikum warahmatullahi, rajin sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca khutbah. Tu kalau rajin. Kemudian yang kedua, bila dia jemput kena hadir. Itu hadis haqul muslim 'alal muslim sittun. Bila dia jemput datang rumah, ada makan-makan ke apa, kena hadir. Kalau kita tak ada aral melintang, ya, jangan tidak hadir. Itu. Yang ketiga, bila dia minta bantuan dan serta nasihat, bantu dan bagi dia nasihat setakat mana yang kita mampu. Bila dia minta saya perlukan nasihat, kalau kita rasa tak apa sihat, jangan bagi nasihat. Sebab kita pun tak apa sihat. Yang keempat, hatta bila dia bersin lalu dia menyebut alhamdulillah, wajib kita mendoakan dia yarhamukallah. Kecuali dia Hashim, excuse me, maka kita jawab you may proceed. Betul. Ya, ketika dia sakit maka ziarahilah dia. Kan ziarah masa dia sakit dan sebagainya. Dan masa sakit, tengok sakit dia dulu apa. Jangan bila kawan tu sakit kencing manis sampai tak boleh nak kira ada hangka tu, awak pula ziarah bawa apa nama musangking. Mati orang tu terus. Dan bila dia mati, dan terus bantu menguruskan jenazah sampai ke tanah perkuburan. Yang ni hak kita. Jadi semua hak 6 perkara ni kita dah buat dah dengan jiran. Apa nama sahabat kita yang duduk di Kelang ni tadi kan, buat dah semua. Tapi ustaz, mereka ni sombong, biar pergi kat mereka. Yang tu saja poin dia. Kita buat tak? Kita dah buat. Ulang balik kalimah saya kata tadi, Allah bukan nak lihat kejayaan seorang hambanya, tapi Allah nak tengok usaha yang dilakukan oleh seorang hambanya. Kalau nak ikut Nabi SAW pun dulu orang tak suka juga. Hatta pak saudara dia pun tak suka. Kita ni nasib baiklah adik-beradik suka, jiran ya tak apa suka dengan kita. Cuma kadang-kadang bila kita nampak orang sombong tu, betulkah dia sombong atau muka dia saja nampak dia sombong? Kita bagi salam pun tidak patut pergi bagi salam, tanya apa habang, bagi hadiah kan, terutama non muslim. Muslim lah tak apa, kita pergi pasar malam belilah 2-3 kotak apa begitu gini, bagi hadiah insya-Allah dakwah tu kena berjalan walaupun kita nampak macam tak berjaya. Last kali berkata apa hang sombong, kita pula kena sombong. Kita yang dakwah supaya kesombongan kita nampak tu, pada hakikat mereka nampak kita sombong. So something wrong somewhere. Ada sesuatu yang tak kena. Maksudnya apa? Kadang-kadang manusia dia baca zahir tanpa dia masuk di dalam kumpulan tersebut. So macam kita orang Islam, alhamdulillah, cara nak berkumpul dengan baik adalah pergi masjid. Betul. Solat jemaah ni dia akan bagi kasih sayang cukup cantik. Habis dah waktu kempen, pergi tolong kempen. Hang puak mana pun tak apa, pergi tolong kempen. Tapi jangan duk bergaduh ya. Pilah pacaklah bendera silang macam tu ke macam mana bendera, pergi pacak. Cuma hati-hati waktu naik atas tiang takut jatuh. Yang tu ya melampau. Bendera kaca lain lah. Ya. Kadang-kadang dia bubuh kat simpang, kita kena tiba-tiba kereta keluar. Tu pun tak elok kan ya. Dan ini semua kena hati-hati. Cuma saya kena tegur juga, orang pacak bendera rajin sampai pukul 4 pagi, sembahyang subuh tak pi. Tu pun ada cerita juga kan. Bukan marah saya, nasihat. Dan nasihat saja. Nasihat nak bagi tahu bahawa kita nak bagi tahu bahawa orang sombong itu bukan masalah kita, tapi yang takutnya kita jadi sombong. Jadi kita buatlah kerja kita bersandarkan Quran dan As-Sunnah, yang lain kita serah pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang dalam WhatsApp community tu juga menjadi satu tekanan juga. Kadang-kadang kita mendapat teguran dalam keadaan yang kasar sampai pecah hati dan sebagainya. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Selepas ini Ustaz, kita akan kongsikan jawapannya. Terus yang menonton, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kenapa kena sihat, Ustaz? Sebab ni musim-musim mengundi ni, Ustaz, mandat rakyat. Tu kita dah tengok iklan tadi, Ustaz. Jadi pilihlah dengan pilihan yang tepat dan mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada negara kita, insya-Allah. Baik, Afadhil Ustaz, kita masih lagi membicarakan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hamra Yusof. Dan tadi sebelum kita berhenti rehat, ada satu situasi yang mana hari ini kalau disebut pergaduhan ni kadang-kadang berlaku secara diam je. Tengok dah left group, Ustaz. Ni mungkin kadang-kadang tu teguran yang diberikan, dia rasa teguran tu baik, sehingga akhirnya secara tak sedar menyebabkan berlaku perpecahan dalam kalangan komuniti ataupun masyarakat. Mungkin sedikit nasihat kepada Ustaz. Baik, saya pilih ungkapan dan wasiat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, barang siapa yang menegur sahabatnya itu berhadapan, maka dia sedang menghulurkan kasih sayang kepadamu. Tapi kalau dia menegur kamu di khalayak, maka ketika itu dia sedang menghina kamu. Itu kaedah dia. Maksudnya, katalah kita tiba-tiba ya kawan kita dalam grup WhatsApp left group, left group aja. Left berjemaah. Left juga. Kena left berjemaah pula tu ada kan. Jadi kenapa jadi macam ni? Contoh, okey, hakikat teguran ni, saya ulang banyak kali, kita boleh tegur di mana-mana saya sebut. Kalaulah dia salah tu salah peribadi, maka kita kena panggil dia dan tegur berhadapan. Tapi kalau dia jenis parking kereta menyusahkan orang, kan? Parking kereta ni boleh kata bukan sekali, dua dan tiga kali. Memang kita tahu dah kalau parking salah tu dia lah. Kalau parking melintang dia lah. Maka boleh ke tidak kita tegur dalam grup WhatsApp tu? Boleh. Sebab dia menyebabkan susah pada masyarakat. Tapi kalau diri dia saja, perangai dia, maka kita pergi jumpa dia. Ini kaedah dia. Lepas tu kita pula janganlah sikit-sikit left group. Itu satu. Koyak sangat. Koyak cepat betul. Sabarlah. Sabar kenapa? Sebab sebelum awak kena tegur, awak dulu tegur orang pun boleh tahan juga. Maka kaedah menegur lah. Pada saya, kalau tegur, saya sendiri duduk dalam banyak grup, tambah-tambah ustaz-ustaz macam ni, ada terkenal lah sikit kan. Asal buka grup dia masuk, minta izin belum, dia macam-macam grup. Dan dalam grup tu kita tengok macam-macam komen dengan hadis palsunya, dengan amalan-amalan khurafatnya. Tegur tak mau dengar, jadi kita left lah grup. Tapi kalau grup itu membina kebaikan dan mengingatkan kita kepada kebaikan, bolehlah. Cuma nak tegur haruslah dengan kaedah tadi. Tegur, untuk tegur ni, tegur dengan baik. Lepas tu kena adil. Masa geng JMB punya contohlah kan ya, jawatan kuasa orang ni parking boleh tempat ni, tapi tengok-tengok orang awam tak boleh. Tak cia. Dia double standard. Sebab tu kena adil. Jadi dalam hal ini semuanya main peranan yang betul. Orang yang buat salah, udah-udahlah jangan mengulangi salahnya. Orang penat, tiba-tiba orang mengandung nak bersalin, awak parking halang macam tu, ini kan dia akan jadi susah. Sama-samalah usaha jadi baik, insya-Allah. Allahu akbar. Sebelum nak lontarkan sebarang teguran tu, fikir kalau saya di tempat orang tu, adakah saya suka dengan teguran tersebut? Betul. Itu antara perkara yang boleh kita lakukan. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat Facebook yang bertanya, Qurratu Hafiz, bolehkah kita menegur kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sindiran ataupun menyindir? Dan yang kedua soalannya, jika tidak mampu menegur perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang melalui lisan, bolehkah kita tularkan ataupun viralkan perbuatannya itu? Mohon pencerahan Ustaz. Dua soalan Ustaz. Baik, pertama, sindiran dibenarkan. Sindiran ni kita dibenarkan kerana apabila dalam grup kita, dalam grup WhatsApp lah tu, contoh tu kan, grup WhatsApp ke grup alumni ke kan, kita tengok lain macamnya perangai ni kan, nak tegur pun semua tu pangkat-pangkat besar, kami tua daripada kita. Maka sindir kita menggunakan apa? Menggunakan ayat Quran. Sindir menggunakan hadis. Sesungguhnya la yu'minu ahadukum, contohnya kan. Tapi itu sindiran. Doa moga-moga Allah bagi dia pemahaman. Okey.
Okey, baik. Itu satu. Dibenarkan sindir. Tapi bukan sindir yang boleh menyakitkan hati orang lah. Itu bahaya. Kemudian, bolehkah kita viralkan sesuatu yang kita tengok dan kita dengar? Tak boleh. Kerana di dalam fiqh ada perbincangan tentang apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu faham. Itu jaga. Kita tengok, habis. Halnya lain benda itu berlaku. Kita dengar lain. Halnya ceramah dia 2 jam. Potong jadi 1 minit saja. Maka kita tak boleh viralkan dulu. Melainkan kita cari dia punya ceramah yang penuh. Dan teliti satu berdasarkan kepada ilmu. Dia last sekali balik pada ilmu lah. Kalau rasa tak ada ilmu, kau jangan tegur orang. Menyusahkan orang aja nanti. Kan? Dan menyebabkan ini kalimah bila kita mengaji, kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang kita kasar sangat tau. Ustaz-ustaz yang kasar sikit tapi betul. Kalau awak bodoh, awak jangan cerita ke orang yang awak tu bodoh. Macam tu. Bila diam nampak cerdik mukanya, bila bercakap bodoh rupanya. Itu. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak berdasar, bukan kita nak betulkan orang tu, bukan, tapi kita nak sampaikan kebenaran dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia ceramah panjang tu dia bukan tak boleh sebab TikTok dia 3 minit je, Ustaz. Ya, betul. jadi yang 3 minit je dia dengar tak. Jadi kalau nak cari yang full kena balik YouTube balik, Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Baik, berikutnya kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Intan Zurina Abdul Razak. Mohon nasihat Ustaz kepada influencer ataupun dalam bahasa Melayunya pempengaruh, Ustaz. Media sosial. Pempengaruh media sosial yang tidak mahu menegur kemungkaran kerana bimbang akan persepsi ataupun tanggapan dan kehilangan jumlah pengikut ataupun followers. Sedangkan mereka mempunyai kedudukan dan pengaruh yang kuat. Terima kasih, Ustaz. Bagus soalannya, Ustaz. Influencer macam kita jadi pendakwah. kan saya dulu pernah masa kita tok sikit-sikit lah macam tu. Sekarang pun tok lagi. Tak ada pun tu kan. Kita ada suam-suam macam ni lebih kurang. Ada orang cadang kita, ustaz, kita nak tak ustaz buat satu fan club. Fan club kan. Saya kata tak payah. Saya mengajar orang, bukan suruh orang ajar ikut saya, tapi saya mengajar orang untuk mengikuti Allah dan Rasul. So tak payah buat fan club. Fan club kita dah ada dengan Allah dan Rasul. Cuma bila ada influencer yang ada grup-grup dia, ketika dia buat grup tu, untuk apa dia buat grup? Ketika itu dia ada peminat begini. Adakah dia berdosa kerana tidak menegur kemungkaran? Maka jawaban saya, tidaklah direct berdosa. Bila dia ada grup, dia bukanlah orang yang boleh mengubah manusia lain. Dia buat grup di situ, dia ada followers dia. Cuma kebaikan yang dia dapat, kalau dia tegur, dia dapatlah pahala. Bukan dia katalah followers dia ada 1 juta, mana mungkin dia nak jaga semuanya. Anak dia yang 3 orang tu pun dia tak nak jaga. Kan? Maka adakah influencer tu berdosa? Tak. Selagi perjuangan dia tu nak bawa kebaikan dalam grup dia tu kepada followers dia tu, alhamdulillah. Cuma kalau dia kuat, maka eloklah. Sebab apa? Dia balik kepada cegah dengan tangan tadi. Dia ada kuasa pengaruh. Bila dia ada kuasa pengaruh, bila dia bercakap je orang dengar, maka di sana patutlah influencer ni guna dalam medsos yang dia ada tu. Wallahu akbar. Masya-Allah tabarakallah. Tu antara perkara yang penting untuk kita sama-sama renung dan juga muhasabah. Dan sudah tak sedar, Ustaz, kita telah pun berada di penghujung di TV3 dan kita akan sambung selepas ini lanjutan 30 minit siaran di TV9. Dan sebelum tu, Ustaz, mungkin kita boleh raikan soalan daripada sahabat Facebook kita satu, dan kita akan jawab selepas ini. Okey, masa dah kesedukan, Ustaz, tak sempat. Boleh. Banyak soalan. Sayang kalau tak raikan, Ustaz. Dia tak boleh. Lepas ni kita akan sambung lagi. Jadi para penonton jangan mengalah. Teruskan hantar soalan anda dan terus menonton lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bersua lagi kita dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan terima kasih atas tontonan anda. Dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan kita masih lagi pada pagi ini, pagi 20 Rabiul Akhir ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof untuk sama-sama kita membincangkan, kita sambung tentang pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Al-Fadhil Ustaz, soalan yang berikutnya ada berkenaan dengan anak muda ni Ustaz. Jadi saya nak bagi pantun dulu Ustaz, dengan izin Ustaz lah. Baik, rasa tak kena lah kalau tak ada pantun begini. Baik, bercambah idea hiasi minda penuh ma'ani perubahan dimulai. Mengubah budaya orang muda, tumbuhkan peribadi berjati diri. Nah, ini sama-sama kita renungkan. Baik, soalannya daripada Ahmad Arman di Facebook. Zaman sekarang anak muda banyak terjebak dengan gejala sosial yang teruk sehingga merosakkan akidah mereka sendiri. Jadi sebagai seorang remaja ataupun belia, bagaimanakah cara yang terbaik untuk mencegahnya dari segi lidah dan hati, dan bagaimana cara Rasulullah mencorakkan remaja ke arah yang lebih baik pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita kena terima hakikat fitrah kejadian manusia. Memang waktu muda dia suka mencuba benda-benda baru, benda yang dia tak pernah buat. Orang tua dulu tu yang dia berubah dulu, dia pun buat juga. Try and error. Try and error kan. Cuma hakikatnya begitulah. Hakikatnya adalah saya melihat orang muda yang rosak bermula daripada orang tua dulu. Sebab kita faham dalam hadis menyebut bahawa sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dia bersih. Dia bersih. Yang memajusi, Yahudi, Menasrani itu mak dengan ayah dia. So awal-awal persiapan tu betul ke tidak yang dulu-dulu? Kalaulah persiapan itu betul bersandarkan kepada didikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk jaga keluarga. Tapi kalau persiapannya tidak betul, bila dia dah jadi tak tentu hala dah, baru hantar sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz saya macam tu juga. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bila anak kita dah gagal dekat dah tak boleh bawa dah dekat akademi, baru dia hantar sekolah tahfiz. Maka dia meletakkan Al-Quran itu setelah tak dapat dunia, baru dia pergi Quran. Ataupun bila anak dia tak dengar cakap dah, baru dia hantar ke ustaz. Maka ustaz lah yang kencing manis darah tinggi. Begitu hakikatnya. So saya katakan bahawa budak muda hari ini dia ujiannya lebih besar daripada kita muda dulu. Saya dah anak muda lagi. Saya dulu muda dulu, saya rasa ujian saya tak sebesar ujian sekarang. Ujian medsos ni, ujian media masa ni terlalu besar, dan dia ni dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu klik dia boleh direct jumpa orang dekat luar negara. Itu sebab tu saya selalu menggunakan kaedah telefon menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Maka di sini anak muda dia perlu didampingi oleh orang tua. Seandainya anak muda dibiarkan sendiri, maka mereka akan mengikut jurusan dan emosi mereka. Tapi kalau orang tua sentiasa mendampingi anak muda, insya-Allah. Contoh di masjid. Di masjid kita semua tuk. Banyak Diana perasan tak? Tuk Bilal. Azan pun pakai mikrofon tak dengar betul. Tuk. Kan? Tak ada pak. Tu kan patutnya mudahlah sikit kan. Tuk sia. Alah, gitu dah. Tuk dia jadi tuk gitu. Patutnya yang uruskan masjid bagi yang muda-muda, dan yang orang atas ni jadi penasihat saja. Tapi orang muda tak berapa dialu-alukan. Dia tak berapa dialu-alukan ke masjid, dan masjid ni kadang-kadang kurang mesra, tak mesra orang muda ni. Akhirnya orang muda bila dia pergi saja mereka disalah
tafsir. Ada salah tafsir lah itu ini. Maka saya melihat macam mana tahu. Contoh. Saya ada pelajar di sekolah saya, sekolah tahfiz saya. Dia banyak kelemahan dia. Kelemahan dari sudut hafazan, kelemahan dari sudut akhlak dan sebagainya. Apa yang saya buat adalah saya bagi tanggungjawab dia untuk jadi exco dalam tahfiz, supaya dia ada tanggungjawab. Dia rasa dia dihargai. Barulah dia mengendalikan kebaikan. Akhirnya kebaikan itu meresap masuk dalam tubuh badan dia. Tapi kalau kita biarkan dia jahat, dibiarkan begitu, maka tak jadi. Tapi orang tua kena jaga, terutama bila sebut tentang rosak akidah ni, satu benda yang sangat besar. Dan saya kata perosak yang paling besar sekarang terhadap golongan muda dan golongan tua adalah medsos lah, media sosial lah. So mau tak mau orang muda perlu didampingi oleh orang tua. Yang orang tua ni orang tua yang berubah, yang pernah mendahului dulu dah perkara macam ni, maka dia tahu bagaimana teknik untuk menguruskan hal-hal sedemikian. Wallahu a'lam. Pemuda tiang agama, pemudi tiang negara, macam tu lebih kurang pantang pepatah sebut. Saya pun ingat lupa Ustaz. Baik. Berikutnya para penonton, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Nur Afiah bertanya. Siapa pernah dengar nama ni? Baik. Adakah benar Ustaz dikatakan jika ibu ayah yang sudah tidak berani menegur anak-anaknya kerana bimbang anaknya berkecil hati atau lari meninggalkan rumah, itu adalah salah satu tanda anak tersebut sudah jatuh derhaka? Allahu Akbar. Dan yang kedua, adakah sikap tidak berani menegur secara terbuka menyebabkan kemungkaran semakin berleluasa di masa kini? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Dua soalan daripada sahabat kita. Cerita pasal mak dengan ayah, saya suka tengok dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud. Nabi kata, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi. Tiadalah kemaksiatan yang dilakukan oleh suatu kaum dan sebahagian mereka itu yang mampu mengubah tapi duk diam. Duk diam, dia tak mengubah, maka illa yushiku ayyu'ammahumullahu minhu bi'iqabin, maka tunggulah akan ditimpakan keseluruhan kaum itu dengan azab. Ini yang paling kita takut. Mak pak nampak tak penderhakaan yang dilakukan oleh anak dia? Nampak. Dan tugasan mak pak macam mana? Sama. Tugasan dia adalah mengingatkan. Sebab tu tugasan kita ni dengan anak-anak beranak ni, contoh kita orang lelaki, ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Apa tugas kita seorang ketua keluarga? Tugas kita adalah memperkenalkan Allah, Rasul dan Islam kepada isteri dan seluruh keluarga kita, dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Maka adakah bila mak ayah cakap dia tak dengar, itu anak derhaka? Ya, memang dia anak derhaka. Ya, memang anak derhaka, terutama dalam hal-hal yang tidak bersalahan dengan syariat. Allah suruh gitu, mak dia peringat yang tu. Nabi suruh gini, ayah dia peringat yang tu. Jadi anak tu langsung tak nak. Satu. Kemudian mak dengan ayah pula sekarang ni dah tengok anak dia tu macam tu, dah tak nak tegur dah. Adakah berdosa? Ya, berdosa. Mak dengan ayah selagi anak itu anak kita, maka wajib kita memberi teguran demi teguran demi teguran yang tak pernah boring dan bosan. Pergi je bagi teguran. Rasanya macam tak, Ustaz, saya dah tegur Ustaz, dah berbuih. Biarlah berbuih mulut pun. Tapi itu kan anak awak. Kalau boleh, saya selalu ulang dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 23, Allah offer kita di dunia duduk sekali, dalam syurga duduk sekali. Kan, masuk syurga tu bersama dengan man amila salihan, orang yang beramal daripada mak dengan ayah kamu, zuriat keturunan kamu dan pasangan hidup kamu. Jadi kalau boleh anak-anak kita di dunia yang duduk dalam rumah, esok duduk dalam syurga macam tu juga sekali. Tapi kalau kita biarkan mereka, bermaksud kita sedang membina ruang perbezaan antara dia dengan kita. Maka tugas mak bapak tak pernah habis, yakni memberi peringatan demi peringatan. Cuma kelemahan kita adalah kita buat dengan cara kita tak ikut sunnah dan kita kurang doa.
Patutnya kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta bantuan daripada Allah. Tapi sayang manusia ni dia cari Allah Subhanahu wa taala itu kadarnya bila dia rasa perlu. Kalau yang lain dia lupa Tuhan. Itu yang takut tu. Wallahu a'lam. Itu soalan pertama Ustaz. Insya-Allah soalan kedua berkenaan dengan tegur secara terbuka, insya-Allah kita akan jawab selepas ini. Kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Pergi berburu sampai ke sempadan, dapat kancil badan berjalur. Biar cari baju di badan, asalkan hati bersih dan jujur. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, dan bintang ilmuwan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof untuk kita mendiskusikan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-34, mencegah dengan lidah dan hati. Telah banyak kita bicarakan dan kita raikan sebentar tadi soalan daripada Nur Afiah di Facebook. Soalan pertama telah pun dijawab oleh Fadil Ustaz. Kita ada soalan yang kedua Ustaz. Adakah sikap tidak berani menegur secara terbuka menyebabkan kemungkaran makin berleluasa di masa kini Ustaz? Baik, saya suka melihat secara umum dari sudut ni lah. Dan secara umum, siapa pun dia, terutama pemimpin negara atau pemerintah yang diangkat di dalam sebuah negara. Saya melihat kepada tulisan Syekh Abdul Rahman An-Nasir Sa'di. Dia mengatakan ada 5 kesan buruk apabila kita diam terhadap kemungkaran. Kita diam terhadap depan mata ni memang jelas berlaku dalam negara kita ni, jelas kemaksiatan dan dosa, maka tanggungjawab kita itu memang kena buat. Kalaulah tak buat, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman An-Nasir yang dikata mendiamkan kemungkaran itu adalah sama dinilai seperti sama orang yang buat maksiat. Itu hakikat dia. Itu satu. Yang kedua, mendiamkan kemungkaran itu menjadikan kita menganggap remeh terhadap dosa dan maksiat. Yang ketiga, mendiamkan kemungkaran itu maka menyebabkan perbuatan mungkar itu akan berleluasa. Betul. Yang seperti soalan itu. Berleluasa. Yang keempat, jika orang berilmu dan faham agama mendiamkan maksiat, mendiamkan dosa, maka orang awam akan kata ustaz-ustaz pun tak tegur, ulama pun tak tegur, tu bukan salah lah tu. Tu orang akan menganggap perkara tu biasa. Akhirnya dosa sudah jadi biasa. Dan yang terakhir dikata mendiamkan kemungkaran akan mengakibatkan kejelekan, yakni perkara ini akan diikuti oleh generasi-generasi yang datang selepas itu kalau tidak dibenteras. Maksudnya kalau kita masih tak nak tegur lagi walaupun nampak dengan jelas, kita tak nak tegur, ya, kecuali benda tu tajassus, kita pergi cari-cari intai-intai, itu tak boleh. Tapi benda tu berlaku di hadapan mata. Contoh kita pergi berjalan, bawa anak bini jalan di taman bunga. Tu kan, jalan di taman bunga. Kalau kita tengok orang Bangladesh di taman bunga, dia lelaki pegang tangan. Kita nampak pelik. Betul. Tapi kalau kita kat Malaysia ni nampak, kalau lelaki nampak pelik kan. Orang perempuan dengan orang lelaki yang tak menikah pegang tangan, kita rasa biasa. Itu benda pelik tu. Benda pelik yang kita rasa tak pelik. Maka kalaulah kita nampak benda tu jelas depan mata, maka bagilah salam, adik. Tak elok lah. Begitu maksudnya begitulah. Kita harus tegur. Dan seandainya semua orang kata tak payah jaga tepi kain orang lah, maka akan rosak binasa lah. Kenapa? Sebab Nabi kata tadi, siapa yang diam sedangkan dia mampu untuk mengubah, dia diam. Dia mampu untuk bercakap, dia diam. Paling tidak dia mampu letak dalam hati kebencian dan dia mohon doa kepada Allah tu. Kalau dia diam juga, maka akan turunlah bala ke atas kaum tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang bila kita sebut tentang teguran, Ustaz bukan tak nak dengar, tapi dia nak orang yang lebih berautoriti tegur dia, orang yang lebih berkredibiliti. Ini ada soalan yang berkenaan dengan situasi itu Ustaz daripada Muhammad Isyamuddin bin Saili bertanya di Facebook,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tugas mencegah kemungkaran ini kan setiap individu punya peranan. Tetapi mengapa orang lebih suka mendengar arahan dan teguran daripada orang yang baik seperti ustaz, ustazah, imam dan lain-lain berbanding orang lain? Padahal yang ditegur itu benda baik juga, Ustaz. Sama je. Da'i Anas tegur, ayat Quran sama. Ustaz Amran tegur, ayat Quran sama. Bini kita tegur pun, ayat Quran yang sama juga. Maka mana orang yang dengar, kebiasaannya manusia akan melihat. Dan soalan tadi tu, orang yang dia kata apa, kenapa kita dengar teguran orang yang baik-baik? Sebab dia tu baik. Pada pandangan zahir dia tu baik. Dia tak tahu, kita pun tak berapa baik juga. Betul. Sebenarnya kan. Tapi itulah hakikatnya. Bila manusia ni, bila orang yang dia nampak macam ada ilmu sikit ditegur, dia faham. Tapi kalau kawan-kawan sebelah menyebelah dengan dia ke, kau pun lebih kurang. Contoh kan. Sebab tiap hari duk tengok. Tiap hari duk tengok, dia tahu segala macam. Kan ya. Kita pendakwah macam kita lah kan, bila pergi ceramah orang kata bagusnya ustaz, untungnya isteri siapa yang jadi isteri ustaz. Dia tak tahu, kalau nak kenal pergi tanya isteri ustaz. Betul. Apa ustaz buat kat rumah, contohnya lah. Cuma Allah ni tutup aib kita. Maka saya katakan bahawa betul. Sebab tu kaedah yang diajar dalam Islam, apabila kita ni suami isteri bergaduh, tapi poin pertama, suami kena solve the problem. Dia kena cari jalan macam mana nak buat. Tapi kalau tak boleh, maka carilah orang yang disegani oleh pasangan tu. Mungkin kata kita nak tegur isteri, tak boleh, dia memang tak nak dengar. Sebab kita ada back record. Masa bertunang, jenis orang pecah belah juga. Masa menikah umur umur setahun pernikahan dah mula cari pasangan di gini, back record lah. Tiba-tiba kita nak tegur tentang kebaikan, memang dia takkan terima. Terus lagi macam mana nak buat? Bagi tahulah mak dengan ayah kita. Betul. Mak dengan ayah dia, orang yang disegani barulah dia dapat. Maksudnya manusia, memang sifat manusia itu dia disegani. Sebab tu bila kita bercakap berpandukan Quran dan Sunnah, dia segan lah. Ini sebenarnya bukan kata-kata aku ni, kata-kata Allah Ta'ala. Ada dalil, ada dalil. Nabi dah kata gini, Nabi suruh kita ikut je lah, insyaAllah. Gitu je, paling mudah sekali. Wallahu'alam. Penolakan tu biasa dalam dakwah. Biasa. Itu risiko yang perlu dilalui. Ya. InsyaAllah, tabarakallah. Baik Ustaz, kita ada Mas Nizar, soalan yang berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kesan atau implikasi dan ganjaran jika kita dapat mencegah kemungkaran dengan bijaksana, menasihati dengan hikmah sehingga orang tersebut kembali semula ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan kembali bertaubat? Apa kesan dia, Ustaz? Saya cerita benda mudah. Anak murid masuk ke sekolah tahfiz saya, alif beta pun tak tahu. Bukan alif bata, alif beta. Alif beta pun dia tak tahu. Tapi kita ni terima semua orang, kerana semua orang layak menerima ilmu. Dan alhamdulillah, bila kita ngajar dia sikit, walaupun ambil masa sampai 3-4 tahun, alhamdulillah boleh ngaji Quran dengan baik. Slow boleh ngaji Quran dengan baik. Dan kesan dia tu dalam hati kita rasa Allahu Rabbi, satu kepuasan. Bila mana kita buat benda baik, dan benda baik itu Allah makbulkan kita buat, maka itu satu kesan yang sangat baik. Begitulah keadaannya. Seandainya pasangan hidup kita, bila kita menikah tu, kita pun tak kenal. Mana kenal? Betul. Seorang Perlis, seorang Johor, contohnya kan. Mana kenal? Datang di Shah Alam nikah, contoh. Jadi kita tak kenal pun. Dah masuk rumah, baru tahu rupanya. Maka di sana, kita bukan nak melihat kelemahan tu, tapi kita pergunakan ruang untuk melengkap dan merawat penyakit yang ada tu. Dan akhirnya, untungnya yang kita dapat adalah kebaikan, untung pahalanya. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni mengaji Quran, Ustaz, 12 tahun tak dapat. Boleh ngaji je. Tapi nun mati dekat nak mati saya, Ustaz. Orang lain boleh. Jadi apa hukumnya? Saya kata akak untung. Sebab Allah bagi akak lambat sikit dapat. Sebab Allah tahu kalau akak dapat cepat, balik rumah tidur je tak baca dah. Dah pandai. Jadi tak belajar. Tapi Allah biarkan dia belajar sampailah hujung hayat dia. Itu keberuntungan. Maka dalam hal ini, maka bila kita usaha untuk buat, teruskan, jangan pernah rasa putus asa di dalam mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat
linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah kata dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya kami jadikan kamu tu umat yang terbaik bagi manusia. Kenapa? Dua kerja kita. Pertama, ajak kebaikan, kedua, cegah kemungkaran. Jangan pernah putus asa. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama contohi bagaimana perjuangannya, besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan sudah tak sedar Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita, siaran kita pada pagi ini, dan panjang lebar kita berbicara tentang mencegah dengan lidah dan hati, hadis yang ke-34, dan 3 pelan tindakan untuk diskusi ataupun perkongsian kita pada pagi ini, Ustaz. Baik, kalau kita melihat keseluruhan hadis yang dibawa pada pagi ini, maka kita dapati bahawa tanggungjawab untuk cegah kemungkaran atau saling nasihat menasihati itu bukan hanya terletak pada satu kumpulan, tapi semua orang mengikut kadar dengan kuasanya, dengan lisannya atau dengan hatinya. Semua orang yang namanya Islam, maka dia wajib rasa jelek dengan kemungkaran dan berusaha untuk tidak melakukannya, berusaha untuk cegah orang lain. Itu satu. Yang kedua, kita engkar ataupun kita cegah mungkar tu, mungkar yang berlaku depan mata, yang kita dengar memang jelas clear berlaku, yang kita tahu, bukan yang kita pergi mengintai-ngintai ke rumah orang mengendap gitu kan, ya. Itu bukan, ya. Tajassus tidak dibenarkan. Kita tak boleh mengintai itu cari salah orang, bukan. Tapi kalau nampak di depan mata, yang tu, ya, kalau tajassus kita dihukum cari dan buka aib orang lain. Dan yang ketiga, maka hendaklah kita mengajak kebaikan itu dengan cara baik dan juga mencegah kemungkaran itu dengan cara baik, bukan suka-suka hati. Contoh, kalaulah orang biasa macam kita, tiba-tiba dia katakan orang kafir ni ada dua, kafir zimmi dengan kafir harbi. Dan mudah-mudah dia kata ini kafir harbi. Orang perseorangan, bukan orang yang orang yang diangkat bertanggungjawab. Maka bahaya tu, sebab kafir harbi hukumnya halal darah air. Jadi adakah kita nak bertanggungjawab terhadap tersebut? Jadi cara lembut untuk kita buat dan berterusan, sama ada mencegah kemungkaran atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita kena minta doa lah pada Allah, moga Allah kurniakan kita kekuatan, insya-Allah. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantiklah untuk urusan pemerintahan bagi kami, yakni orang yang terbaik di kalangan kami. Amin. Jangan kau lantik untuk urusan kami di antara orang yang terburuk di antara kami. Amin. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafak wattaqaka ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, jadikanlah kuasa wilayah kami pada orang yang takut padamu dan bertakwa padamu. Amin. Ya Allah. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin kami disebabkan dosa-dosa kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Esok
Dan Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan Da'i Hakim dan panelnya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dengan topik fiqh penasihat syariah. Saudara, mari sama-sama kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.